Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafina binti Muhammad Skrifi, nombor ID KBJ 2008103343. Saya daripada Session 3 semester 4. Dalam tugasan ini, saya menghasilkan replika iaitu ruang pembelajaran. Jom kita tengok ruang pembelajaran yang saya ciptakan. Ini adalah ruang pembelajaran yang saya hasilkan. Ruang pembelajaran yang positif sangat penting bagi kanak-kanak, tidak kira sama ada di rumah maupun di sekolah. Persekitaran yang positif bukan sahaja tertumpu kepada keadaan fizikal, tetapi juga bagaimana kanak-kanak menyesuaikan diri mereka dalam satu-satu keadaan. Okey, tadika ini saya menggunakan warna-warna yang ceria kerana dapat menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Dinding di bahagian kiri saya menggunakan warna pink dan saya menghasilkan huruf vokal dengan menggunakan kain flannel berwarna hijau perlahan dan hijau kuat. Dan saya hias bunga yang saya hasilkan menggunakan kain flannel. Di bahagian tepi saya membuat sudut matematik. Saya meletakkan nombor dan bilangan. Saya menggunakan warna oranye. Saya menghasilkan rak buku dengan menggunakan warna coklat, kelabu dan hijau. Saya menghasilkan buku dengan menggunakan kain flannel. Meja dan kerusi murid-murid saya menghasilkan menggunakan batang aiskrim. Saya warnakan batang aiskrim itu berwarna gold. Di bahagian kanan saya menggunakan warna pink juga. Saya meletakkan huruf-huruf yang bertulis mari belajar. Bahagian hadapan saya meletakkan meja guru, papan putih dan saya menghiasi papan putih dengan bunga dan pagar. Lantai di kelas saya menggunakan pembalut hadiah berwarna kuning. Inilah hasil yang saya ciptakan untuk ruang pelajaran di tadika saya. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nurul Farihah binti Ahmad Johari. Nombor ID saya KBJ 2008102774 dan saya daripada Seksyen 3. Okey, ruangan yang saya buat ialah ruangan bahagian luar. Okey, bahagian luar ada ruangan menunggu yang saya buat, ada tapak berkumpul dan juga ruang dramatik. Okey, kalau untuk dekat bahagian ruangan menunggu ni, saya juga meletakkan hasil karya murid. Jadi, apabila ibu bapa kanak-kanak tu diorang tunggu anak-anak diorang sambil-sambil diorang duduk kat sini, so diorang boleh tengok hasil karya anak diorang. Okey, lepas tu dekat tempat berkumpul ni juga, dekat sini lah biasanya kanak-kanak melakukan rutin pagi diorang. Contohnya diorang baca doa, diorang nyanyi lagu tadika, apa semua. Okey, lepas tu belakang ni ialah tempat letak beg diorang. Jadi sebelum diorang masuk kelas, diorang akan meletakkan beg diorang dekat sini. Okey, bahagian ini pula, ini ialah rak tempat meletakkan barang. Tak kisahlah, contohnya mungkin barang-barang permainan, buku-buku, macam tu. Kalau macam ni pula ruangan dramatik. Okey, ruangan dramatik ni lah tempat diorang buat persembahan, diorang berlakon apa semua. Okey, lepas tu bahagian tepi ni saya letaklah ABC, kanak-kanak boleh nyanyi ABC, lagu 1, 2, 3. Okey, lepas tu saya juga meletakkan lagu kebangsaannya. Ini lagu negaraku. Lepas tu, okey, sebelum kita masuk kan, so bahagian sini ialah rak kasut. Okey, ni katakanlah ini pintu masuk, ada rak kasut dan sebelahnya ada papan bertulis selamat datang. Okey, kalau macam untuk pemilihan warna, saya pilih warna yang dia boleh masuk dengan bahagian dinding. Okey, macam contoh kan, dinding ni saya dah guna warna yang lembut, saya dah guna warna yang natural kan. Jadi maksudnya pemilihan warna untuk barang-barang yang saya akan gunakan pun dia kenalah yang menarik. Okey, macam contoh ruangan menunggu ni. Ruangan menunggu ni saya buat warna biru sebab saya buat warna biru tua dengan biru muda. Sebab warna biru ni dia melambangkan keharmonian. Jadi maksudnya bila ibu bapa diorang penat bekerja kan, diorang balik nak ambil anak-anak diorang, bila diorang tengok biru ni rasa macam tenang sikit, macam hilanglah segala beban kerja, macam tu. Okey, lepas tu kalau untuk rak buku ni pula, maafkan saya, kalau untuk rak tempat kanak-kanak meletakkan beg pula, saya pilihlah warna yang macam garang sikit kan, macam tu. Sebab ruangan ni pun sepatutnya ruangan tidy up, maksudnya ruangan yang kemas-kemas lah. Jadi maksudnya bila kanak-kanak diorang meletakkan beg diorang
diorang akan susun lah. Diorang akan susun beg diorang. Okay, kalau macam ini untuk bahagian lelaki dan ini untuk beg kanak-kanak perempuan. Okay, bagi tempat letak buku pula, tempat meletakkan barang, saya guna warna yang dia nak masuk lebih kurang lah dengan dia punya dinding. Jadi maksudnya dia tak adalah nampak macam crowded sangat kan, tadikah kami ni macam tu. Lepas tu kalau untuk rak kasut, saya buat warna coklat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Noktika binti Anis, KBJ 2008103119. Okey, mari Cikgu Atika tunjukkan ruang makan. Okey, di ruang makan mempunyai butang-butang yang dijadikan sebagai bunga. Dan meja makan pula, meja makan dan kursi menggunakan batang aiskrim yang berwarna-warni. Cantik tak warnanya? Nampak meriah kan? Okey, di sini cikgu meletakkan menu harian yang berbuat daripada cardboard dan meletakkan di sini dapur periuk dan sebagainya. Okey, di bahagian sini pula Cikgu Atika meletakkan doa sebelum makan dan doa selepas makan. Murid-murid boleh baca sebelum makan dan selepas makan. Okey, cikgu tunjuk di bahagian sini pula. Cikgu meletakkan sinki agar kanak-kanak dapat mencuci tangan. Okey, di bahagian tandas pula, cikgu menggunakan platasin untuk dijadikan tandas dan paku dan tali dijadikan sebagai paip. Hai, nama saya Nik Nur Ibnati Nabilah binti Nik Fadli, nombor metrik KBJ 2008100252. Okey, ini adalah hasil replika saya iaitu ruang bermain basah. Untuk hasilkan replika ini, saya menggunakan bahan-bahan kita semula iaitu sebuah kotak, kertas warna dan batan aiskrim. Untuk ruang ini, saya hasilkan 2 buah kolam renang yang diperbuat daripada kotak dan dihiasi dengan kertas warna yang bercorak. Seterusnya, saya mencipta sebuah kapal dan sebuah gelongso yang berbentuk gajah yang diperbuat daripada kotak dan sebuah bangku. Seterusnya, saya hasilkan 2 buah payung yang bercorak manakala lantai yang dihiasi dengan kertas warna yang berbentuk bata. Seterusnya, daripada hasil replika ini terdapat beberapa kepentingan dan manfaat, iaitu dapat melatih kanak-kanak menyesuaikan diri mereka terhadap air. Sebenarnya aktiviti ini merupakan salah satu terapi, iaitu terapi hidro. Terapi ini mempunyai banyak kebaikan kepada kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak. Ini kerana dengan bermain, otot kanak-kanak akan berkembang dan pertumbuhan kanak-kanak akan meningkat. Akhir sekali, penyediaan ruang ini juga dapat melahirkan kanak-kanak yang sihat dan juga mengurangkan risiko untuk kanak-kanak lemas. Oleh itu, pendedahan awal terhadap air amatlah penting dan salah satu latihan keselamatan yang boleh dilakukan kepada kanak-kanak iaitu teknik survival. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Ainabila binti Anwar, nombor ID KBJ 20081039. Hari ini saya akan membentangkan hasil replika saya iaitu replika Taman Permainan dan Padang. Replika ini dihasilkan menggunakan bahan-bahan kita semula iaitu batan aiskrim, lidi sate, kertas berwarna, kotak dan pom-pompel. Ini adalah merupakan replika taman permainan. Di sini saya menghasilkan 4 alatan permainan. Saya menggunakan batan aiskrim yang berwarna-warni bagi mencirikan lagi replika saya. Di sini saya menggunakan kotak sebagai tapak replika saya dan saya meletakkan kertas berwarna hijau. Saya potong kecil-kecil untuk dijadikan rumput.
pertama ialah papan gelongso. Ini adalah merupakan tangga untuk kanak-kanak naik. Dengan bermain permainan papan gelongso ini, kanak-kanak dapat mewujudkan suasana ceria dalam permainan ini. Ini adalah merupakan kolam dan saya meletakkan pom-pom bol untuk dijadikan bola. Hal ini bagi menarik minat kanak-kanak untuk bermain. Yang kedua pula ialah buaian. Di sini saya membuat 2 buaian untuk kanak-kanak. Dengan permainan ini, kanak-kanak dapat mengembangkan pemikiran mereka bagaimana hendak menghayungkan buaian tersebut. Yang ketiga pula ialah jongkan-jongkit. Saya membuat 4 tempat duduk bagi kanak-kanak bermain bersama rakannya. Saya juga meletakkan tempat pemegang di setiap tempat duduk tersebut. Dengan permainan ini, kanak-kanak dapat belajar mengimbangkan badan di atas jongkan-jongkit. Yang keempat pula ialah besi gayut. Dengan permainan ini, kanak-kanak dapat belajar berusaha untuk mencapai palang satu demi persatu. Ini adalah merupakan replika padang. Di sini saya menggunakan kotak untuk dijadikan tapak dan saya menggunakan kertas berwarna hijau. Saya potong kecil-kecil sebagai rumput. Ini adalah merupakan gol. Saya buat 2 gol. Saya menggunakan jaring terbuang untuk dijadikan jaring gol tersebut. Di sini saya meletakkan pom-pom bol untuk dijadikan bola. Replika taman permainan dan replika padang berada di luar kelas. Permainan luar kelas merupakan bahagian yang penting untuk menggalakkan kanak-kanak menerokai alam. Seterusnya membantu dalam proses pembangunan kemahiran psikomotor mereka. Ruang permainan yang disediakan perlu dipastikan selamat dan memudahkan pendidik bagi pengawasan dan pemantauan terhadap kanak-kanak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya ni Nuralia Najwa binti Jasni. Boleh panggil Cikgu Wawa. Nombor ID pelajar saya KBJ 2008-10249. Saya warnakan dinding ruang pejabat dengan warna biru langit yang melambangkan kesejukan pada ruang tersebut. Seterusnya, pada dinding itu saya menggambarkan peta Malaysia. Selain itu, saya membuat meja dan kerusi menggunakan batang aiskrim yang terbuang. Saya mengecat meja dan kerusi guru itu warna merah dan warna pink. Pada meja dan kerusi untuk tetamu pula, saya mewarnakan warna kuning dan hijau. Saya menggunakan papan yang terbuang dan membuat almari. Saya mengecat almari berwarna kuning keemasan. Pada pucuk dinding tempat cikgu duduk, saya meletakkan pasu bunga di sebelah kanan dan kiri untuk mencantikkan ruang pejabat. Pada dinding sebelah sini, saya meletakkan frame gambar pokok-pokok yang berada di hutan. Seterusnya, pada sebelah bahagian kiri pula, saya meletakkan satu frame gambar perkampungan agar ruang di bilik itu tidak terlalu kosong. Dan akhir sekali, saya letak cermin di bahagian sini.